nak buat percubaan Kelantan part 4. Part 4 ni merupakan part yang paling susah dalam reading. Okey, mula-mula tips untuk nak buat part 4 ni, first kali kita kena baca dulu dia punya jawapan. Jawapan dia ni yang A, B, C, D, E, F, G, H ni. Kita kena fahamkan dulu. Okay, sekarang kita baca dulu dia punya jawapan dia. A, apart from that, the town is famous for many other outdoor adventure. Maksudnya, apart from that, selain itu, the town menunjukkan kampung ini ataupun bandar ini, bukan bandar besar tapi bandar kecil, famous untuk aktiviti outdoor yang lain. Okay, kalau B pula, B, this enables tourists to enjoy. Ini membolehkan turis tu pelancong enjoy the time taken. Enjoy masa yang ada untuk travel, untuk melancong, rather than simply rushing to go from one destination to the next. Rather tu daripada cuma rushing tu bergegas untuk pergi ke satu destinasi yang lain. Okay, kalau C pula, the pandemic makes the train ride tourism become a hit. Okay, pandemik sekarang ni makes the train tourism membuatkan pelancongan kereta api becomes a hit, menjadi satu popular ataupun viral. Okay, kalau D, the KTM train ride to from tempat tu Dabong. KTM tu nama kereta api, train tu adalah kereta api. Kereta api KTM, perjalanan kereta api KTM daripada tempat ke Dabong was a surprise hit. Adalah satu kejutan among locals amid the pandemic, yang mengejutkan antara penduduk tempatan amid the pandemic, pada zaman pandemik ini. E, many locals will travel from Kota Baru atau tempat. Many locals tu penduduk tempatan, banyak penduduk tempatan akan travel daripada Kota Baru ataupun tempat for a short day trip in Dabong, untuk satu tempoh perjalanan yang pendek di Dabong. Dabong nama tempat. Kalau F pula, the train ride offers different experience. Perjalanan kereta api ini dia offer kita different experience, pengalaman yang berbeza kepada passenger maksud kepada penumpang, between a ride to another, daripada satu perjalanan ke perjalanan yang lain. Kalau G pula, rail tourism these days is associated with travel. Rail tourism, rail ni maksudnya landasan tu menunjuk kepada kereta api ni. Kereta api ada landasan, kereta api akan berjalan di atas landasan. Rail tu maksudnya adalah landasan. Tourism tu pelancongan, maksudnya pelancongan yang berlandasan these days, pada hari ini, is associated with slow travel, akan dibantu dengan slow travel. Maksudnya perjalanan kereta api ni, dia bukannya perjalanan yang laju, tapi dia perjalanan yang lambat. Kalau kita pernah naik kereta api tu adalah perjalanan yang lambat. Dia bukan laju macam bas, dia bukan laju macam kenderaan bas ke ataupun kereta. Kalau H pula, H ni maksudnya a train gives traveller, satu kereta api, sesebuah kereta api gives traveller, memberikan memberikan pelancong the chance, peluang to explore small towns, untuk explore small town, maksudnya kampung. Dia town ni dia bandar, tapi dia bukan bandar besar. Dia macam kalau tahu Parit Raja, explore small town, bandar kecil that are tucked away from the busy city. Tucked away tu maksudnya yang berjauhan from the busy city, yang berjauhan daripada bandar-bandar yang busy. Okay, sekarang kita dah baca dia punya jawapan. Sekarang kita tengok satu persatu. Okay, sekarang kita tengok nombor 27. Kita baca daripada atas. Okay, travelling by train is an adventurous way to explore a destination. Melancong menggunakan kereta api merupakan salah satu cara yang best yang untuk kita melancong ke destinasi. Some might even consider long train journeys to be romantic or idyllic. Dan ada sesetengah juga yang menyatakan kalau kita travel pakai kereta api ni dia macam romantik, macam best lah gitu. Okay, this is because on many scenic train journey. Kenapa orang cakap macam ni? Sebab bila kita naik kereta api, kita boleh nampak banyak pemandangan yang best. Passenger tu penumpang often taken through the countryside. Maksud bila kita naik kereta api ni, penumpang biasanya akan melalui jalan-jalan kampung, nampak bukit, nampak kampung dan juga nampak luar bandar. Okay, nombor 27 apa tak tahu. Unhurried travel. Unhurried ni maksudnya, hurried ialah cepat. Unhurried, cepat tak tergesa-gesa, maksudnya tenang. Perjalanan yang tenang has been gaining traction as a post-pandemic tourism. Dia telah perjalanan yang tenang ni telah mendapatkan traction as a post-pandemic tourism trend. Dia telah macam viral dah jadi trend untuk kita waktu pandemik, post-pandemic ni. After certain travel restriction lifted, lepas daripada beberapa pelancongan yang dihadkan, disekat, restriction lifted maksudnya disekat. It does not refer to the speed at which a trip is taken. Dia bukan sahaja merujuk kepada kelajuan sesuatu perjalanan itu, but also how meaningful or purposeful the journey is. Tetapi juga kita melancong ni tengok kepada purpose, tujuan kita untuk melancong. Adakah dia bermakna ataupun tidak? So kita tengok 27 keyword dia unhurried travel, pandemic, post-pandemic. Sekarang kita tengok jawapannya. Okay,
Sekarang ni kita tengok antara jawapan ni, mana satu yang menyatakan tentang laju lambat. Laju dan lambat sesebuah perjalanan. Kalau kita tengok kalau tadi kita dah baca jawapan yang ada cakap tentang lajunya ataupun lambatnya satu-satu perjalanan ada dekat G. Tengok ni. Rail tourism this day is associated with slow travel. Ada keyword slow dekat situ. Ada keyword slow dekat situ. Slow maksudnya lambat. Okey, tadi dah terangkan kan maksud G ni. So, jawapan untuk 27 ni adalah G. Okey, saya halakan jawapan untuk 27 ni adalah G. Okey, sekarang kita tengok ke 28. Okey, 28. Experts have pointed out that travelling by train endorses the concept of slow travel. Okey, nampak? Expert ni maksudnya orang-orang pakar yang mengkaji benda-benda alam ni semua ni have pointed out tu telah berkata, bukan telah menunjukkan. Travelling by train, bila melancong menggunakan kereta api, endorses the concept of slow travel. Dia menunjukkan ataupun membuktikan ataupun endorses dia maksudnya menunjukkanlah konsep of slow travel. Maksudnya bila kita cakap je pasal kereta api, kita akan dapat tahu, oh, kereta api mesti perjalanan yang lambat. Itu maksudnya endorses konsep of slow travel. Okay, nombor 28 apa kita tak tahu. Lepas tu selepas 28 dia cakap instead of rushing, instead tu di samping kita rushing maksudnya cepat-cepat, gopuk-gapah to get from one destination, untuk dapat daripada satu destinasi to the next, untuk daripada satu destinasi ke destinasi yang lain. Okay, sekarang ni dia punya keyword dia concept of slow. Kita kena tengok ayat dia sebelum dengan ayat dia selepas. Okay, ayat ni dia dekat nombor 28. Perenggan dekat 28 ni dia cerita tentang gopuk-gapah, tentang konsep perjalanan yang lambat dan bergerak daripada destinasi ke destinasi yang lain. Okey, sekarang kita tengok antara jawapan ni. Antara jawapan ni mana yang cakap tentang konsep perjalanan kereta api atau dan apa ni bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, dan juga yang bercakap tentang rushingnya satu perjalanan ni. Okey, kalau kita tengok satu persatu tadi, kalau tadi kita dah bagi maksud setiap daripada jawapan ni. Jawapan untuk 28 ni adalah B. Kenapa B? Sebab kalau kita tengok this enables tourists to enjoy the time taken travel rather than simply rushing. Tengok keyword rushing ni ada tak dekat nombor 28? Ada kan? Tengok 28 ni pun ada rushing. So jawapan untuk 28 adalah B. Okey, jawapan untuk 28 adalah B. So, sebab apa? Sebab dia kena. Lepas tu rushing tu pun dia ada perkataan dekat dalam perenggan untuk 28 ni juga. Okey, sekarang kita dah settle G dengan B. Sekarang kita pergi ke 29. Kita baca di Malaysia, rail tourism ni inilah pelancongan yang menggunakan landasan tu. Okey, goes hand in hand with rural tourism. Maksudnya dekat sini dia sama, dia goes hand in hand. Maksudnya dia apa ni nak cakap dia sama-sama pergi, dia sama-sama viral, dia sama-sama go, dia sama-sama dia kena antara satu sama lain lah. Rural tourism maksudnya rural ni dia menunjukkan kepada bandar ataupun tempat yang ada bangunan lah. Maksudnya pelancongan rural. Okay, rural ni lebih kepada bandar ataupun benda-benda yang ada bangunan. Okay, nombor 29 tak tahu. Lepas tu local traveller, local maksudnya penduduk tempatan. Okay, local traveller, pelancong-pelancong tempatan memulakan to take note of trains of means travel connects between the cities. Maksudnya dia dah cakap dekat sini, pelancong-pelancong tempatan ni dah tahu dah. Take note tu maksudnya dia dah tahu, dia dah faham. The train as means maksudnya jalan kereta api ni. Maksudnya kita akan travel, kita akan melancong daripada satu bandar ke satu bandar yang lain. Dia maksudnya kalau kita nak pergi ke bandar C, kita kena lalu bandar A dan bandar B. Kalau kita nak pergi ke bandar D, kita akan lalu bandar A, B dan C. Kita tak boleh. Dia maksudnya dia berhubung antara satu sama lain, antara bandar dengan bandar. Okay, sekarang ni kita tengok dia punya keyword dia. Okay, keyword dia kita tengok dekat sini. Keyword dia kita tengok dekat sini. Ni tengok ni. Keyword dia connect between cities. Connect between cities. Maksudnya dia menghubungkan antara bandar dengan bandar. Okay, keyword dia dekat situ. So kita tengok dekat jawapan A, B, C, D, F, G, H ni. Mana antara jawapannya yang mengatakan bahawa yang bercakap tentang bandar tentang menghubungkan bandar antara bandar dan travel pakai kereta api bandar dengan bandar. Okay, kalau kita tengok antara jawapan A sehinggalah H ni, yang menunjukkan travel pakai kereta api bandar antara satu bandar yang lain adalah H. Tengok H ni. Tengok
Nampak tak? Dia punya keyword dia pun ada juga dekat sini. Keyword dia tengok, busy city, explore small town. Tengok ni. Tengok lagi satu, nak tahu dia, tengok ni. Dia ada jawab dekat sini, tuck away from busy city. Nampak tak? Dekat 29 ni pun ada, tengok ni, local ni maksudnya penduduk tempatan, dia bukan penduduk bandar. So dekat sini dia ada dah, dia dah bagi keyword dekat sini, tengok ni. Away from busy city, explore small towns, train gives travelers. Dia dah bagi keyword, so kita kena fahamkan betul-betul. So jawapan untuk 29 ni adalah hash. Kenapa hash? Sebab hash ni dia ada cakap tentang bergerak, tentang melancong dengan kereta api. Okay, kalau kita fahamkan satu persatu lah ayatnya. Okay, sekarang ni kita tengok untuk 20 pula. Untuk 30. Okay, so sekarang kita tengok 30 apa? Okay, kosong, jawapan kosong. Okay, selepasnya the railway tourism products train to Dabong from Wakaf Baharu. Okay, rail tourism maksudnya pelancongan kereta api ni mengeluarkan satu produk ataupun mengeluarkan satu produk yang mana DAP tu maksudnya tema dia ataupun digariskan ataupun dilabelkan sebagai train to Dabong from Wakaf Baharu. Daripada Wakaf Baharu nama tempat, Tumpat to Dabong in Kuala Krai nama tempat juga, is over tu yang melebihi 140 km. Okay, and takes almost 3 hours. Dan mengambil masa hampir 3 jam. 3 hours maksudnya 3 jam. Okay. Sekarang sebelum itu it was not a regular option. Dia bukanlah satu pilihan yang biasa, regular tu biasa untuk local resident. Untuk resident tu penduduk sama dengan local juga. Okay, local resident tu maksudnya penduduk tempatan juga, to spend their holidays and free time. Maksudnya dekat sini sebelum adanya produk train to Dabong ni, dia bukanlah satu-satunya pilihan yang biasa untuk orang-orang tempatan spend holiday dengan dan juga masa free. Okay, so nombor 30 ni kita tengok kita tengok dia punya keyword dia. Kita tahu keyword dia dekat sini adalah train to Dabong. Nampak Dabong kat sini ada, kat sini pun ada Dabong juga. So dekat sini dia nak cakap perjalanan tentang Dabong. Dabong tu nama tempat, jangan tanya apa tu Dabong tu nama tempat. Okay, so dekat 30 ni dia cakap pasal perjalanan tentang Dabong. Okay, sebab dia banyak kali cakap sini Dabong juga kan. So kita tengok antara banyak-banyak jawapan di mana yang cakap tentang Dabong. Kalau kita tengok satu persatu jawapan A sehinggalah H, yang cakap tentang Dabong ni adalah D. Nampak tak ni? Nampak kat sini Dabong, nampak. Okey, dekat sini pun dekat apa ni? Okey, kalau kita tengok D ni dia ada cakap Dabong. E ni pun ada cakap Dabong juga. Tapi E ni dia ada cakap short day. Dia ada cakap short day. Short day ni tak kena dengan perenggan yang cakap ni. Tengok, dekat 30 ni dia kata 3 hours. 3 hours ni satu perjalanan yang panjang. Tapi dekat ini dia cakap short day. Short day ni maksudnya short day tu maksudnya perjalanan yang pendek. So E adalah salah untuk jawapan 30. So kita kena ambil jawapan dia adalah D. Kenapa D? Sebab dekat D dia ada cakap pasal Dabong. Kenapa kita tak ambil E? Sebab dekat E dia cakap short day. Short day tu perjalanan yang pendek. Dekat sini dia dah ada cakap 3 hours. 3 hours tu menunjukkan satu perjalanan yang panjang. Bukan tak sangat panjang tapi dia panjang. So, jawapan untuk 30 adalah D. Jawapan untuk 30 adalah D. Okey, adalah D. Okey, sekarang kita pergi ke 31. Okey, faham ya macam mana nak jawab? Kita kena tengok sebelum ayat dan selepas ayatnya. So, kita kena tengok dia punya keyword dia. Okey, sekarang kita pergi ke 31. 31. Amid the pandemic, an unlikely town in Kelantan become a virus sensation. Amid the pandemic, disebabkan oleh pandemik ini, unlikely town maksudnya satu kampung ataupun satu bandar yang tidak dikenali become a viral sensation, menjadi satu sensasi viral. That town is Dabong, dan bandar tu dia bukan bandar tapi satu bandar yang kecil. Okay, is Dabong. Nama tempat yang viral dekat Kelantan tu ialah Dabong, dan it was a really train to Dabong, dan ia adalah satu perjalanan menggunakan kereta api yang dilabelkan sebagai train to Dabong. That was celebrated by locals. Yang celebrated tu yang celebrated maksudnya yang disambut by locals, penduduk tempatan di Dabong tu, with interstate travels was still restricted. Dorang menyambut kempen ini dengan
travel restricted maksudnya tidak dibenarkan. Maksudnya time ni lah, time ni nak cakap time ni orang waktu pandemik kan kita tak boleh nak berjalan dari satu ke satu tempat lain. Interstate itu maksudnya perjalanan dalam daerah. Waktu ni dia nak cakap lah perjalanan dalam daerah, perjalanan dalam negeri ni masih lagi tidak dibolehkan. Okey. So, kita dah faham Peringatan 31 ni dia cakap tentang sensasi viral, dia cakap tentang perjalanan dalam negeri yang masih tidak dibolehkan, dan dia juga cakap tentang perjalanan train to Dabung. Okey. So kita tengok keyword dia satu persatu. Okey. So sebelum tu saya akan tick dulu mana yang kita dah jawab. Okey. Kita dah jawab hash tadi, kita dah jawab. Okey, D tadi kita dah jawab juga. D dah jawab. G pun dah jawab. G dah jawab tadi. B pun dah jawab. Okey. Ini pun antara salah satu tips lah. Kalau dalam periksa kita boleh buat macam ni supaya kita tak confuse mana yang kita dah jawab, mana yang kita belum jawab. Okey, hash tadi dah. G, B. Okey, baiklah. Sekarang ni kita pergi ke nombor 31. Okey, 31 tadi kita tengok dia punya keyword dia satu persatu. Okey, 31 ni. Okey. Tengok ni dia cakap apa tau. Tengok dia. Okey. Tengok ni. Jawapan untuk 31 ni, kita kena cari jawapan yang menunjukkan dia melancong dalam negeri. Okey. Apa yang kita tahu, melancong dalam negeri ni, dia adalah satu perjalanan yang tak panjang. Dia adalah satu perjalanan yang pendek. Contohlah kita daripada BP kita nak pergi mall, tak adalah panjang sangat kan, macam kita jalan daripada BP nak pergi KL kan. So dia menunjukkan dekat situ perjalanan dalam daerah ni dia pendek. Dia macam kita nak pergi BP mall kan pendek, kita nak pergi Ostrich pun pendek perjalanannya. Okey, so jawapan untuk 31 adalah E. Jawapan untuk 31 adalah E. Kenapa E? Sebab dia tengok ni. Dia cakap many locals awak. Many locals dekat sini pun dia ada keyword dia awak. Keyword dia locals kat sini. Nampak ni. Lepas tu dia cakap apa lagi? From Kota Baru or tempat for a short day trip in Dabung. Nampak tak? Dekat sini, dekat E ni tengok dia cakap semua tempat yang dia cakap ni semua dekat dalam Dabung. Tengok, in Dabung, semua dekat dalam Dabung. Maksudnya dekat sini perjalanan ni menunjukkan dekat dalam daerah Dabung sahaja. So, nampak dekat sini pun dia ada bagi keyword, nampak tak? Interstate travel dah cakap tadi perjalanan dalam daerah je. So jawapan untuk 31 adalah E. Okey. Kena faham betul lah. Maksudnya apa? Sebab apa kita pilih E? Sebab dia ada cakap lokal, dia ada cakap dalam Dabung, dan dia juga ada cakap short day. Okay, short day tu menunjukkan perjalanan yang pendek lah dalam satu hari. Sebab kita pergi BP kan dalam daerah kita. So nak pergi BP mall kan dalam daerah kita. So macam kita kat rumah ni nak pergi BP mall tu alah berapa kilometer je. Okay, so sekarang ni kita terus tengok ke 32. Okay, sekarang yang tinggal jawapan adalah A, C dan juga F. Okay, kita terus pergi ke 32. Kita baca 32. An absolute highlight is a special light phenomenon called the God light that takes place inside Gua Keris. Okay, dia nak cakap dekat sini. Highlight tu maksudnya dia nak tunjukkan. Highlight tu dia nak bagi tahu kita, dia nak terangkan dekat kita, dia nak bagi tahu kat kita a special light phenomenon. Phenomenon maksudnya fenomena cahaya yang special yang dipanggil sebagai God light. Okay, that takes place, yang berlaku di dalam Gua Keris. Gua Keris ni kat mana? Gua Keris ni saya rasa dekat Kelantan. Okay, 32 apa? 32 kosong. Kemudian dia cakap among the activities are hiking, camping, exploring the flora and fauna. Antara aktivitinya adalah hiking, camping, exploring the flora and fauna. Okay, maksudnya dekat sini macam biasalah kalau kita pergi gua, kita akan camping, kita akan hiking, mendaki. Exploring the flora and fauna, kita akan explore habitat-habitat tumbuhan-tumbuhan yang ada dekat situ. Okay, dia cakap apa? It is home to several majestic peaks. Dia merupakan several majestic peaks. Peaks tu maksudnya, tahu tak dekat gunung tu, yang paling tinggi sekali tu adalah peaks. Okay. Contoh Gunung Everest yang bucu yang paling tinggi sekali tu kita panggil dia sebagai peaks. Okay. Peaks, Gunung Ayang, Gunung Stong, Gunung Chai Tahir, just to name a few, as well as the multi-tiered Jelawang Waterfall. Dia nak cakap lah, dekat sini ni, dekat tempat Gua Keris ni lah, ada juga beberapa gunung-gunung tinggi.